Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Nur Aisyah Az-Zahra binti Zakaria, nombor matrik A192627. Saya daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dalam golongan kerja sosial. Saya juga merupakan tahun pertama. Isu yang saya pilih ialah halangan orang kurang upaya OKU, penglihatan dalam bidang sukan. We cram here 3 rooms. That's how we live before we become full-time athlete. He may be blind, but he knows everything what's going on. Jadi orang kampung ingat orang buta ni tak ada kejayaan. Orang cacat penglihatan kena buktikan apa kejayaan dia. We don't have a field. We're like nomads, going from one place to another place. We can just hope that there's nothing worse can happen to us. Kita ada tugas besar. Selamat datang ke Majlis Pembukaan Sukan Para Asian Kuala Lumpur 2017. Latar belakang klien, namanya ialah Hafiz, bukan nama sebenar. Tempat tinggalnya ialah Kampung Sungai Perak, berumur 18 tahun, OKU penglihatan, anak yang kedua, dan beliau juga bersekolah di Sekolah Menengah Perak. Hafiz bukanlah nama yang sebenar, beliau tinggal bersama keluarganya di Kampung Sungai Perak. Berumur 18 tahun, dia bersekolah di Sekolah Menengah Perak. Beliau juga mempunyai 5 orang adik-beradik, iaitu anak pertama Nasla, bukan nama sebenar, berumur 22 tahun, kedua beliau iaitu klien sendiri berumur 18 tahun, ketiga Naila, bukan nama sebenar, berumur 16 tahun, keempat Nimala, bukan nama sebenar, 13 tahun, dan akhir sekali Hafizuddin, bukan nama sebenar, berumur 10 tahun. Seterusnya, klien juga masih mempunyai ibu bapa. Ibunya bernama Naimah, bukan nama sebenar, berumur 15 tahun dan bekerja sebagai seorang jururawat di sebuah hospital besar Perak. Ayahnya pula bernama Hafizi, bukan nama sebenar, bekerja sebagai salah satu pegawai polis di bawah Jabatan Kerajaan Polis Perak. Pada sebelum ini, klien merupakan seorang pelajar yang normal dan seorang yang aktif dalam bidang sukan di sekolahnya. Beliau menginginkan mengharumkan namanya di persada dunia dalam bidang larian. Malah dirinya telah mengalami satu penyakit kanser mata keempat. Seterusnya ialah isu atau permasalahan. Hafiz, bukan nama sebenar, kini dirinya telah menjadi seorang yang lebih pendiam dan malu untuk bersosial dengan orang sekeliling disebabkan terdapat kekurangan yang ada pada dirinya. Hal ini kerana beliau seringkali merasakan kurang keyakinan diri. Dahulunya beliau merupakan seorang atlet sekolah dan telah memasuki setiap acara larian. Beliau juga telah mengharumkan nama sekolah di peringkat kebangsaan. Bakat larian yang telah diwarisi oleh ayahnya telah menyebabkan beliau sentiasa mengikuti setiap program larian diadakan. Akan tetapi, beliau telah mengalami satu kejadian tidak sesiapa pun inginkan, iaitu beliau telah mendapat kanser mata tahap 4 dan telah menyebabkan kedua matanya menjadi buta. Di samping itu juga, dengan larian dapat memberikan kekuatan dan keberanian buat dirinya. Beliau juga mempunyai keinginan yang besar, iaitu agar dirinya mampu terus maju ke hadapan, dan juga harapan besarnya ingin mengharumkan namanya di persada dunia. Tahap pertama, penerimaan saringan. Pada tahap ini, pegawai akan menyemak kes dan semua dokumen Hafiz, bukan nama sebenar, yang dirujuk. Setelah dokumen kes lengkap dan dikenal pasti, seterusnya adalah apabila diterima kes tersebut, ianya akan diberikan kepada pekerja sosial. Tahap kedua, penentuan situasi. Kena pasti isu dan masalah. Hafiz, bukan nama sebenar, merupakan seorang OKU cacat penglihatan disebabkan kanser mata tahap keempat.
Selain itu juga boleh turut mengalami gangguan tekanan mental, emosi disebabkan selepas adanya penyakit kanser mata ini. Kedua, kenal pasti keperluan utama. Pekerja sosial telah membuat temubual ke atas Hafiz bukan nama sebenar yang telah menghadapi isu atau permasalahan dalam kes ini. Pekerja sosial juga melaksanakan setiap pemerhatian ke atasnya. Seterusnya, Hafiz bukan nama sebenar akan dibawa menjalani pemeriksaan fizikal dan kesihatannya agar mendapat rawatan susulan dan juga ubat-ubatan. Peluang seterusnya adalah pekerja sosial akan membantu klien untuk berjumpa dengan kaunselor ataupun ahli psikiatrik bagi merawat tekanan emosinya. Di samping itu juga, pekerja sosial juga perlu menyemak setiap dokumen yang telah dibekalkan oleh agensi. Antaranya ialah laporan polis, laporan akhlak dan laporan kesihatan. Seterusnya ialah pekerja sosial perlu mengenal pasti setiap keperluan-keperluan yang diperlukan oleh klien. Antaranya ialah keperluan fizikal. Pekerja sosial perlu membantu membuat satu ruangan selamat kepada klien seperti menyediakan satu bilik yang selesa dan berkelengkapan yang lebih selamat. Selain itu juga menyediakan telefon bimbit agar dirinya lebih mudah untuk bersosial. Selain itu juga menyediakan makanan yang lebih bergizi seperti buah-buahan serta sayur-sayuran. Keperluan yang seterusnya ialah emosi dan psikologi. Boleh juga perlu dirujuk kepada psikiatrik atau kaunselor. Selain itu juga memerlukan sokongan orang ramai, keluarga, jiran tetangga dan sebagainya. Keperluan sosial juga perlu diterapkan agar dirinya bergaul dengan orang sekeliling. Keperluan seterusnya ialah keperluan kerohanian. Keperluan seterusnya ialah keperluan kerohanian. Ini sangat membantu klien agar belajar menerima takdir yang telah menimpanya dengan hati yang terbuka. Seterusnya ialah keperluan sosioekonomi. Pekerja sosial juga boleh membantu dari segi mencari NGO ataupun daripada pelbagai agensi-agensi daripada JKM ataupun mencari tongkat OKU serta membuat kad OKU dan membantu klien untuk memasuki sekolah sukan dan mengejar impiannya. Seterusnya ialah mengenal pasti sumber-sumber klien. Pekerja sosial perlu mengenal pasti setiap sumber-sumber yang boleh digunakan untuk mengatasi kepada Hafiz bukan nama yang sebenar. Antaranya ialah sumber dalaman. Klien sangat berminat dalam acara sukan larian dan beliau juga mempunyai keunikan bakat dalam penciptaan larian. Dengan kesungguhan diri yang luar biasa, beliau dapat merasakan bahawa dirinya sentiasa berfikiran positif ke depan. Di samping itu juga, beliau turut mempunyai kemahiran yang luar biasa dalam pertuturan dan juga penulisan. Beliau turut bergembira terhadap dirinya sentiasa maju ke hadapan. Walaupun kini hidupnya memiliki kekurangan dalam fizikal, malah dirinya dapat bangun semula selepas adanya pekerja sosial membantu dengan menggunakan fizikal lain yang untuk terus kejar impiannya. Tahap ketiga, tentukan matlamat penyelesaian kes goal setting. Pada tahap ini, bagi meneruskan lagi tujuan penentuan matlamat, pekerja sosial perlu melaksanakan dalam mengenal pasti matlamat yang membawa setiap perubahan ke atas Hafiz bukan nama sebenar. Contohnya, pekerja sosial akan menghubungkan beliau dengan NGO yang berkaitan dan membantu mendaftarkan Hafiz bukan nama yang sebenar ke sekolah sukan yang berfasiliti lebih lengkap bagi memudahkan beliau dalam menjalani setiap latihan dan juga dapat berlatih dengan tenaga pengajar yang lebih profesional. Seterusnya, pekerja sosial akan menggunakan tempoh jangka masa yang panjang agar dirinya akan mudah terbiasa dan tempat persekitaran yang baharu. Seterusnya ialah tentukan peranan klien dan pekerja sosial. Antara peranan klien ialah klien perlu mengikuti setiap program yang telah dianjurkan oleh pekerja sosial agar setiap masalah yang dihadapi sekarang akan bertukar menjadi lebih semangat selepas mengikuti program ini dan akan lebih semangat dalam mengejar impiannya. Seterusnya, peranan pekerja sosial pula ialah membuat satu program yang boleh membantu klien dalam mencapai matlamatnya seperti program Fun Run bersama
tenaga pengajar dengan mengikat tangan klien dengan tenaga pengajar yang lebih profesional agar dirinya merasa lebih selamat untuk mengikuti program ini. Klien juga tidak mengalami halangan ketika pekerja sosial cuba membantu setiap isu atau permasalahan yang telah dihadapi oleh dirinya. Seterusnya ialah tahap proses perancangan intervensi. Ini juga pekerja sosial akan membantu klien dalam membuat setiap rancangan intervensi yang baru. Ianya juga dilaksanakan oleh klien. Pekerja sosial juga akan menyatakan tanggungjawabnya yang terlibat dan pekerja sosial juga akan menyediakan plan intervensi. Tentukan strategi tindakan ataupun intervensi. Pekerja sosial akan membantu Hafiz, bukan nama sebenar, untuk mengejar impiannya dalam acara sukan larian dengan memasukkan beliau ke sekolah sukan khas dan menggunakan tenaga pengajar yang lebih berpengalaman dan profesional. Ianya akan memberikan kualiti yang lebih luar biasa kepada dirinya, Hafiz, bukan nama sebenar, dengan menggunakan jangka masa panjang agar dirinya tidak mendapat tekanan. Di samping itu juga, laksanakan strategi tindakan atau intervensi. Laksanakan strategi tindakan pula setiap latihan yang dijalankan oleh Hafiz, bukan nama sebenar. Sekiranya beliau dapat beradaptasi dengan tempat dan setiap latihan yang telah dilakukan, maka beliau lebih mudah untuk memasuki pelbagai acara sukan di peringkat sukan dunia. Maka dengan ini tenaga pengajarnya boleh mengubah perubahan latihan dengan membawanya berlatih dengan atlet-atlet negara agar dirinya turut boleh berjaya. Tahap keempat iaitu pemantauan dan penilaian. Pada tahap ini, pekerja sosial akan membuat proses pemantauan dan penilaian setiap butiran pemantauan seperti pencapaian dalam kemahiran dan juga rekod kesihatan klien. Seterusnya, pekerja sosial akan melaksanakan pemantauan mengikut tempoh yang telah ditetapkan serta membuat analisis merangkumi rakaman video ataupun gambar. Tahap yang kelima ialah penamatan, maklumkan kesediaan penamatan. Pada tahap ini, pekerja sosial akan memaklumkan kepada klien bahawa proses penamatan akan dijalankan. Pekerja sosial juga akan mengingatkan kepada klien tentang perancangan masa hadapan yang telah dipersetujui berdasarkan kepada intervensi yang telah ditetapkan. Pekerja sosial akan menyediakan segala dokumen penyerahan iaitu borang akaun penyerahan serta mendapatkan akaun penerimaan daripada klien. Akhir sekali, pekerja sosial akan mula mengemas kini segala fail dan kes fail digital. Dalam kes ini, saya menggunakan satu teori iaitu teori hierarki keperluan Maslow. Pengenalannya ialah hierarki keperluan Maslow adalah teori motivasi dalam psikologi. Ia mempunyai 5 peringkat model keperluan yang sering digambarkan sebagai tahap hierarki dalam piramid. Yang pertama, keperluan fisiologi. Yang kedua, keperluan keselamatan. Ketiga, keperluan kasih sayang dan sosial. Yang keempat, keperluan penghargaan diri. Yang kelima, keperluan pencapaian hasrat diri. Keselamatan dan kasih sayang. Dalam teori ini, setelah keperluan fisiologi seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal klien dipenuhi, maka keperluan keselamatan menjadi penting. Hal ini dapat berlaku jika klien ingin mengalami pengalaman, peramalan dan kawalan dalam kehidupannya. Seperti ini dapat dipenuhi oleh keluarga dan masyarakat, seperti polis, rawatan perubatan dan sebagainya. Selain itu, ibu bapa klien perlulah mengawal emosi, keselamatan kewangan, kebebasan klien dari ketakutan, kesejahteraan, kesihatan dan keselamatan. Seterusnya, setelah keperluan fisiologi seperti pemakanan, pakaian, tempat tinggal diberikan dan keselamatan dipenuhi kepada klien, tahap seterusnya adalah kasih sayang yang melibatkan kepada klien iaitu sosial dan perasaan kekitaan. Keperluan ini keluarga dan masyarakat dapat memperbaiki lagi hubungan interpersonal yang mendorong tingkah laku dan motivasikan kepada klien seperti persahabatan, keakraban, kepercayaan, penerimaan, menerima dan memberikan sayang dan cinta kepada klien dan golongan OKU yang lain. Penghargaan ke diri. Keperluan penghargaan pada tahap keempat dalam hierarki Maslow. Setiap penghargaan terhadap diri sendiri klien seperti martabat, pencapaian, pengurusan dan kebebasan amatlah penting buat mereka. Seterusnya, klien juga menginginkan dalam mendapat reputasi, pengiktirafan tentang diri dan penghormatan daripada orang lain seperti status, prestasi dan sebagainya. Hal ini kerana paling penting buat mereka. Perkara ini juga melibatkan dalam kepentingan harga diri dan maruah kepada klien.
Seterusnya, keperluan kesempurnaan kendiri, tahap yang kelima. Keperluan ini merupakan peringkat yang terakhir dan tertinggi dalam keperluan Maslow. Ia dikatakan adalah untuk merealisasikan kebolehan diri dan juga kehebatan seseorang individu tersebut di dalam menjalankan tugasan yang diberikan oleh pihak pengurusan di dalam sesebuah organisasi. Klien boleh menunjukkan potensi serta bakat yang ada pada dirinya dalam menyelesaikan tugasan yang telah diberikan dengan jayanya. Melalui pengagihan tanggungjawab ke arah tugasan yang lebih mencabar dan mewujudkan program-program tertentu seperti mengadakan latihan dan juga mewujudkan sistem kerja yang lebih berbentuk sistematik, boleh membuatkan klien dapat mencapai pencapaian hasrat diri ini melalui peluang-peluang yang disediakan kepada dirinya. Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do do ba 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 do boo do a boo do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba 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 do boo do